Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton Facebook dan juga YouTube Pesona Pengantin. Terima kasih lagi sekali pada hari ini sebab anda semua sudi bersama kami di YouTube dan Facebook kita untuk bersama dalam Sembang Kahwin. Hari ini kita bawa tetamu yang sangat istimewa, couple yang sangat istimewa yang dah berkahwin 14 tahun. Syukur, Alhamdulillah, lama sangat. Okay, kita ada Datuk Seri Alif Syukri dan Datin Sri Syahidah. Assalamualaikum Datuk dan Datin. Apa khabar? Waalaikumsalam Anis. Apa khabar Anis? Khabar baik. Sihat semua? Sihat. Khususnya berbaju hitam setonton. Apa dia? Khususnya kepada penonton-penonton majalah pengantin. Dulu kami membeli majalah pengantin juga waktu kami nak kahwin dulu. Tengok baju apa nak pakai. Ya. So memberi impak jugalah majalah Pesona Pengantin dalam kehidupan Datuk dan Datin. Dulu zaman-zaman dulu Alhamdulillah. Majalah ni adalah sumber rujukan untuk orang, ayalah macam majalah pengantin ni, hantaran punya decoration, pelamin, baju nak inspirasi lah benda-benda macam tu semua. Betul. So lepas ni kalau katakan nak buat majlis lagi sekali, bolehlah guna lagi majalah Pesona Pengantin tu kan. InsyaAllah. Ya. Orang kata nak renew vow gitu. Okay. So hari ni kita nak ada bawa satu tajuk. Tajuk ni sememangnya saya rasa sangat sesuai untuk anda berdua. So tajuk ni bertajuk Isteri Setabah Datin Sri Syahidah, suami sehebat Datuk Seri Alif Syukri. So sememangnya kita tahu Datuk Seri Alif Syukri memang dalam bidang perniagaan ni memang tak dapat dinafikan. Memang orang kata promotion hebat, meniaga hebat, semua hebat. So Datin, biasanya di belakang seorang wanita mesti ada di belakang seorang lelaki mesti ada seorang wanita. Dan wanita itu adalah Datin Sri Syahidah. Jadi kita nak imbau balik kenangan masa, kita nak cerita pasal bisnes juga, tapi kita nak lebih kepada tips-tips dalam rumah tangga. Memandangkan 14 tahun dalam perkahwinan, of course ada turun naiknya dan kita nampak memang anda berdua masih lagi maintain penuh dengan kasih sayang dengan anak-anak lagi, syukur Alhamdulillah. So sebelum kita nak masuk deep dalam isu perkahwinan, kita nak tanya dulu perkembangan bisnes Datuk Alif Syukri. Okey, Alhamdulillah setelah hampir lebih daripada 12 tahun dekat pasaran, jenama Dihab masih di sini dan selain kami membuat produk kosmetik, jenama tudung kami masih relevan dan dah 5 tahun dan sambutan tudung kami memang menyerlah, terutama bila kita orang kata pakai model isteri saya sendiri dan result kami juga orang kata mendapat sambutan yang hebat selepas pembukaan PKP. Betul, Alhamdulillah kita sejak walaupun masih belum boleh dibenarkan merentas negeri, hanya di dalam negeri, tapi Alhamdulillah result kami dijana baik, setiap minggu fully book. Alhamdulillah dapatlah kita kata bayar gaji pekerja, bayar kos-kos yang sepatutnya lah. Okey, masa since 2020 lah kan kita dilanda pandemik ni dan banyak bisnes terganggu and mestilah terganggu juga bisnes yang dijalankan oleh anda berdua. Jadi waktu tu apa yang paling Datuk risaukan, apa yang paling Datin dan Datuk risaukan bila kena pandemik ni? Okey, sebenarnya bila kita cerita pasal perniagaan, sebenarnya semua orang nak perniagaan ni maju dan nak long term business. Tapi bila pandemik ni berlaku, sebenarnya syarikat-syarikat agregasi dunia pun mengalami kejatuhan.
termasuklah kami juga. Ini kan pula kita yang berada sekecilan ni kan. Jadi alhamdulillah walaupun pandemik kami tidaklah sampai bankrupt dan kami masih maintain kat sini dan cuma kami mengurangkan orang kata cost production dan juga kaki tangan yang tidak diperlukan, terutama kaki tangan yang kontrak. Dan sebenarnya bila kita berlaku orang kata pandemik yang teruk macam ni, virus yang teruk, benda yang paling penting adalah kita boleh mempertahankan perniagaan kita tu sudah memadai. Bukan kita nak buat kaya raya, kita hanya sekadar boleh survive dan kita. Sebab tu kepada semua penonton-penonton yang melihat YouTube ataupun pengantin ataupun di Facebook ataupun Instagram, nasihat saya kepada anda semua, orang kata di musim pandemik ni kita jangan mengejarkan kekayaan sangat, tapi untuk mempertahankan anda bertuahlah anda kalau dengan perniagaan itu. Dan sebenarnya saya tambah ya, kita lebih juga mementingkan pekerja-pekerja yang telah lama berkhidmat. So kita akan pastikan diorang ni masih kekal bekerja dengan kita, masih dapat gaji tanpa dipotong. Itu pun dah syukur. Maksudnya dapat bayar gaji full macam biasa pun dah syukur. Macam tu. Ya, betul. Sebenarnya kita tak ada gaji, kita masih bayar gaji full. Ya. Sebab kalau kita tengok kan dengan income juga pendapatan yang kita ada, kita kena bayar tax, kena bayar custom, kena bayar sewa, itu pun continue. Dan bila kita dapat maintain dan simpanan apa yang kita ada tu kita gunakan, dan barangan kita pula adalah barangan mesra rakyat. Jadi orang still keep guna, macam kita punya tudung kita jual RM300. So sambutan memang bagus ya, dan produk-produk skincare kita pun yang kita nak lancarkan baru-baru nanti ni pun berharga dalam 40 lebih. So orang still mampu beli. Mampu milik lah orang kata kan. So waktu tu mesti antara Datuk dengan Datin mesti ada yang macam mengalami stres. Jadi macam Datin lah untuk mententeramkan suami yang mungkin tengah stres dalam keadaan macam tu, apa yang Datin buat sebagai seorang isteri lah, sepatut-patutnya apa seorang isteri perlu buat lah ketika suami tu dalam keadaan yang stres macam tu lah. Okay, biasanya kita bila tengah-tengah pandemik ni semua benda kita kena cut kan. Kita tak boleh nak belanja macam dulu. Tapi apa yang saya selalu cakap dengan saya kata tak apa, sekurang-kurangnya biar kita dah sekarang ni kita tak belanja, tapi sekurang-kurangnya kita dah merasa apa yang kita Allah dah bagi kita nikmat, pernah kita merasa senang, nak beli apa kita boleh beli. Jadi bersyukurlah. So ini mungkin time ni ujian kita dan juga untuk semua rakyat di dunia lah yang mengalami pandemik ni lah. Okey, so kita nak tanya sikit, kalau kita nak masuk balik dalam kenangan-kenangan Datuk dan Datin kan, mungkin waktu tu ada yang mendengar ni masa tu diorang tak ada lagi, masa tu kecil-kecil lagi, so kita nak tahu macam mana Datuk dengan Datin berjumpa dan apa yang membibitkan cinta antara Datuk dengan Datin. Saya dulu ke dia dulu? Saya dah dulu lah. Tak, saya dulu. Kalau Datin nak dulu pun boleh, wanita dululah. Okey, sebenarnya kita orang ni berjumpa dekat tempat kerja. Okey, dulu saya bekerja dengan mak dia lah, bonda Ustaz Ibrahim, siapa tak kenal kan. Saya bekerja di Sdn Tinggi. Jadi sebagai khidmat pelanggan, saya berada di Cawangan Kuala Lumpur dan suami saya berada di Cawangan Kelang. Kita just ringkaskan lah. Okey, macam ni lah kita ringkaskan. Sebenarnya perkenalan kalian berdua ni atas dasar kerja dan juga kawan. Lebih kurang yang itulah. So kalau kita nak cerita tu panjang ceritanya, sampai esok tak habis, yang betul tak? Betul. Jadi kita orang ni kenal kat office dan waktu tu kebetulan dia ada buat iklan sunset dan saya nak rapat dengan dia pun salah satu sebab nak tahu agensi modeling dia masuk. So saya pun nak jugalah. Nak jadi model juga. Jadi ketika itu saya memang dah buat juga modeling, cuma tidaklah dapat offer sebesar dia. Jadi niat saya nak kawan-kawan dengan dia. Jadi konon-kononnya dan sebelum saya kenal dia, saya ada kenal beberapa orang juga yang lain. Dan saya melihat orang yang saya kenal ni tidak tahu tentang keburukan saya. Sebab bagi saya, bila kita berkenalan dengan orang tu, kita perlu ada... tunjuk yang indah-indah je. Yang acak-acak indah je. Sebab bagi saya, bila saya kenal, salah seorang yang saya kenal ni adalah bekas anak menteri. Seorang lagi memang saya punya kenal daripada kecil lagi lah, waktu umur saya 12 tahun, 13 tahun. Dan bila saya kenal dia, saya nampak benda yang saya jadikan dia as a friend. Saya tak ada girlfriend saya dengan kawan, dan saya nampak dia ada benda yang mempunyai kontra dengan saya yang boleh menjadikan saya hebat. Sebab kadang-kadang suami ni dia nak didik isteri. Tapi saya ni saya rasa saya terbalik. Saya perlu isteri yang mendidik saya.
Jadi pada awal saya tak boleh terima jugalah. So bila dah lama-lama saya kenal dia, saya kata dia adalah orang yang paling sesuai untuk saya, dan saya ni pelik sikit. Saya suka benda yang susah nak dapat. Sebab saya ni agak lawa saya rasa. So memang senang dapat lah. Jadi isteri saya susah nak tackle. Jadi saya kata okeylah, aku kalau lagu susah ni aku suka. Benda senang-senang ni aku tak nak. Macam tu. Okey. Gitu ceritanya. Okay, cumanya mula-mula memang kita berkawan. So sebab dia muda daripada saya. Saya masa tu dia umur 19 tahun. Saya umur 18. 18, saya umur 20. Masa kita kenal. So saya fikir macam, dia ni budak dia nak apa ni? Nak buat adik so kita macam, saya tak, sebelum tu saya tak pernah berkawan dengan orang yang lebih muda daripada saya. So kalau saya berkawan dengan orang, dia mesti so bila dia ada budak muda yang sibuk asyik-asyik macam telefon saya macam, dia ni mungkin nak jadi aku kakak angkat ni. Macam tu lah. Saya ada belik IG Datin. Saya suka ada satu gambar tu Datin pakai baju merah, tak silap merah hitam. Lepas tu dia kata, Datin tulis caption tu, nampak tak siapa kat belakang tu? Sibuk je ikut Datin ke mana-mana pergi. So memang adakah itu Datuk Alif Shukri masa nak mengorat Datin, memang dia akan mengekor je? Tak juga. Tak. Sebenarnya kita orang tak ngaku ke? Kita orang memang jarang jumpa sebenarnya. Sebanyak berayut dekat telefon. Dan kalau nak keluar pula orang yang macam concern pasal saya, jadi susah nak keluar. Dan bila keluar jumpa tu asyik ada je. Di mana ada saya, di situ ada. Jadi kita orang jarang jumpa, dan pernah satu hari tu saya tak berapa senang lah dengan dia. Dia macam jual mahal, saya pun nak jual mahal. So kita orang memang tak ada call. Lost contact. So kita orang kata, tak apalah, kau bahal aku bahal kau. Satu benda yang saya notice pasal hubungan saya dengan dia, saya tak boleh tak ada dia. Jadi saya rasa macam, ini betul, saya bukan nak poya-poya romantik ke tak. So waktu saya macam dah declare lah yang saya suka dia, tapi dia macam tak kisah tentang saya. Kita orang tak gaduh. Tapi saya lost contact mungkin dalam 4 bulan macam tu. Lama. Lepas tu saya pun decide, okeylah, kau pun tak kisah. Saya pun diam. So waktu tu dia telefon saya pun telefon dia, dan kita orang makin rapat. Dan saya perasan bila kita menyukai seseorang tu, kita tak imagine untuk jadi isteri, tapi kita imagine akan ada cucu dengan dia, akan ada anak dengan dia, akan ada hari tua dengan dia. Lepas tu kan masa saya kerja lagi, tak ada hubungan pun. Okey, masa tu dia buat open house. Kita ni pekerja, pergilah rumah bos kan. So dia kata, Ida jualan Syukri, jalan rumah Syukri. Dia pun tunjuk rumah dia. Masuklah bilik dia, ada pula gambar kita dia buat frame. Bayangkan. Itu kira kantai lah tu. Jadi saya waktu saya dengan dia, saya ada 2-3 orang girlfriend sebenarnya. Dan saya memang, kita belum kahwin kan, jadi nak carilah lagi cantik, lagi baik kan, lagi hebat. Tapi insting tu kuat dengan dia, dan saya ada buat satu macam satu listing katalog, macam bukanlah katalog, macam kalau bisnes tu untung dan rugi, macam tu. Kira-kira kan. So sebab bagi saya perempuan ni, tak kisahlah perempuan ke lelaki, pasangan ni kita kena ambil dengan package. Sebab dalam Islam pun kata, pilihlah isteri itu daripada budi bahasa, rupa parasnya, hartanya, keturunannya, agama dia. So memang dalam Islam pun tulis kenapa kita perlu ada yang ada agama, ada rupa, ada harta. Dan benda-benda itu saya listkan, dan saya buat saya punya option yang lagi satu. Tolak banding. Sebab bagi saya cinta tu nombor 2 sebenarnya. Sebab bila kita dah berkahwin dengan orang tu, cinta tu akan datang naturally. Dan secara jujurnya, kuatnya cinta saya dengan dia adalah bila saya menghadapi dugaan yang terlalu banyak. Dan saya rasa saya nak share dekat public lah. Mungkin setengah masalah saya tu orang lain tak boleh hadapi, dan mungkin akan membuka aib saya. So bagi saya, benda itu yang menjadikan perkahwinan itu lebih bernilai. Dan benda ni tak boleh diberi dengan wang ringgit. Betul. Dan secara jujurnya, bila kita bergaduh, of course, especially mulut saya ni melupakan sikit. Saya akan macam. Tapi tak baik dah tinggalak. Mulut puaka ngaku. Tapi saya tahu hidup saya akan kosong dan tak ada makna kalau saya tanpa dia lah.
Sebab tu bila saya decide untuk berkahwin awal, benda yang paling saya rasa macam benda yang paling saya rasa happy adalah bila saya ada anak dengan dia, dan perkahwinan kami adalah perkahwinan yang kontra. Saya macam perempuan dan dia macam lelaki, sebab keluarga dia banyak adik-beradik dia banyak lelaki. So, semua lelaki. Semua lelaki. So saya tak ngam dengan keluarga dia sebenarnya secara jujurnya. Sebab abang dia macam abang-abang itu main bola sepak. Takraw. Aku pula ala-ala wanita Melayu itu abang. Jadi pada awalnya memang saya kekok sikit. Tapi saya bersyukur sebenarnya bila ada seorang isteri yang understanding siapa saya, dan saya sendiri tak hipokrit lah. Saya share dengan dia, saya tak suka berat, saya tak suka kena panas, saya tak suka rush. Even waktu tu saya pun taklah senang mana, dan saya beritahu dekat dia, saya kata memang family saya agak senang, memang keluarga saya senang, tapi mak saya seorang yang bukan orang kata leisurekan anak dia. Jadi dia terima saya seadanya, dan bila saya berkahwin, saya memang stop modeling saya, kawan-kawan saya, dan saya nak fokus untuk perkahwinan saya. Dan bila saya berkahwin dengan dia secara jujur dia, memang saya mencintai dia tanpa paksaan. Sampai orang kata, kau pun tak basah ke? Betul tak, Yang? Kahwin muda sangat. Kita orang, saya kahwin saya tudang 19, kahwin 20. Saya umur 22. So dia memang jarang kan lelaki 20 tahun nak kahwin, tapi dia kahwin 22. Betul. Saya kahwin awal sebab saya tahu saya seorang yang agak sosial. So saya rasa bila saya dapat orang yang orang kata boleh kontrol saya menjadi lebih sosial lagi. Sebab saya dulu memang suka buat modeling, suka pergi party, suka pergi. Jadi saya rasa kawan-kawan saya kelak pergi party. Dululah. Jadi saya tahu saya perlu orang cikgu disiplin. So saya dapat isteri yang macam ni, bagi saya bagus untuk menjadikan saya lebih baik. Jadi kepada anda kat luar sana yang tengok YouTube saya kan, kita kalau pilih pasangan, you kena fikir jangan cari calon isteri yang seronok untuk dibawa ke parti atau berjalan-jalan, tetapi carilah calon isteri yang boleh forever dengan you. Sebab kalau kita nak cari awet cun, banyak yang seksi, yang cantik, yang body solid molek banyak. Tapi perempuan yang macam tu adalah easy come easy go. Jadi saya decide untuk kahwin dengan dia, dan memang agak struggle juga pada awalnya sebab dia pernah buat lagu lah, Kumpulan Soleha, dan kebanyakan artis ni dia macam feeling dia artis. Tapi saya tengok isteri saya ni, dia masuk Kumpulan Soleha tu bukan because of glamour, tapi mungkin secara kebetulan. Secara jujur ni saya tak senang berkahwin dengan artis. Sebab dia tak boleh dua-dua artis. Jadi artis jangan. Dia cari. Dia percaya kehidupan ni bagi pandangan saya. Kau jangan ketawakan aku ya host ya. Saman kau ni Anis. Dia macam ni. You tak boleh cari dua orang yang karakter yang sama. Maksud saya bila takkanlah dua-dua nak jadi artis. You faham tak? Aku lagi lebih. Sebab tu kena saling melengkapi. Jadi bila saya kenal dia, saya nampak dia bukanlah orang macam tu. So tak apalah kan ni. So bila saya dah kahwin dengan dia, saya buat produk, saya pun tak nak glamour. Sebab waktu tu saya memang decide tak nak glamour. Saya letak model orang Arab kat luar waktu tu. Tapi saya suruh dia jadi ke depan, dan dia pun macam tak nak. Tapi dalam satu tahap saya kena ke depan. Jadi dari situlah bermulanya saya ke depan, dan dari situlah saya glamour. Padahal dia dah ke depan dah waktu tu, tapi saya kata, kau ni pelik lah perangai kau. Aku tak minat. Aku tak minat. Itulah cerita dia. Okay, so bila macam Datin berkahwin, ya. Tak, bagi saya macam ni. Sebenarnya mungkinlah dulu kita rasa tak minat untuk ke depan tau, tapi bila sebab kita berani ke depan dulu tu, kita ada maksudnya kita ada media sosial sekarang ni yang ada kira kalau bukan artis, banyaklah pengikut kita sebab kita berniaga kan. Dan kita bersyukur lah dengan platform media sosial ni lah kita boleh meneruskan perniagaan kita. Dan banyak lagi lah. Orang kata mana-mana sekarang zaman media sosial. Jadi kita sebenarnya beruntung lah. Walaupun dulu dia kecam, dia apa, tapi itulah dia sekarang ni kita nampak hasil dia. Macam itulah.
Ambil masa sikit lah kan. Hmm. Okey, macam tadi Datin cakap Datin kahwin umur 22, masa tu Datuk umur 20 kan. Jadi waktu nak kahwin tu adakah fikir macam nak kahwin je ataupun memang dah ada perancangan macam okay by the time umur 25 dah ada ni ini dah ada perancangan kahwin. Sebab sekarang ni orang anak-anak muda yang kahwin awal ni pada dia macam nak kahwin je, macam tu je. Dia tak ada fikir macam mana nak bagi makan anak orang, macam mana nak membina sebuah keluarga. So komen Datuk dan Datin dan macam mana waktu tu you all berdua lah decide untuk kahwin tu macam mana? Kau kan komen. Okey, sebenarnya mula-mula saya memang tak pernah terfikir pun nak kahwin awal. Okey, saya target saya akan kahwin umur saya 27, 28 kan. Mudah-mudahan nak cari duit dulu lah, tapi saya nampak dia ni walaupun umur dia masa tu 19 tahun, tapi dia berani jumpa mak saya, dia kata dengan saya, mak saya, makcik, saya nak kahwin dengan Ida. So, direct ya saya mampu lah tu, confident gila lah dia cakap kan. So, sungguhan dia untuk dia berkahwin dengan saya, sedangkan saya tak adalah bercinta sakan ke nak keluar dating, tak ada. Kita orang memang jarang sangat keluar, jarang sangat jumpa, telefon pun tak ada, kejap-kejap WhatsApp juga mana ke, tak ada. Dia macam berlaku secara natural. Jadi saya cakap dengan mak saya kata macam mana mak nak kahwin ke? Kahwinlah, dah ada orang suka, dia kata ada orang nak, okey lah, tak ada orang nak. Macam tu. Saya pun okey kahwin je lah macam tu. Okey, dan sebenarnya saya punya part pula, saya nak kahwin muda salah satu sebab saya memang ada perancangan. Sebab saya tak nak jadi orang biasa. Saya tak nak hidup saya ini terikut dengan orang. Dan dalam masa yang sama, ini adalah saya punya plan daripada awal. Siapa saya nak kahwin, apa ciri idaman isteri saya, macam mana saya nak start bisnes, bila saya nak ada rumah saya sendiri, kereta saya sendiri. Dan ketika tu mak saya menghalang sebenarnya untuk saya kahwin muda. Dan waktu saya beritahu saya nak kahwin dengan isteri saya pun, pada awalnya dia tak senang. Dan tetapi mak saya melihat isteri saya ni diujilah 3-4 kali dan nampak baru dia setuju. Maksudnya ada ujian jugalah masa kena buat tapisan tu. Dan saya pula ketika umur saya tak bekerja umur saya 17 tahun. Dan saya dah biasa berdikari daripada umur saya 14 tahun saya duduk pondok. Dan kenapa saya kahwin awal salah satu sebab macam saya cakap tadi, saya tahu bila kita jumpa orang yang sesuai untuk kita, dan saya memang tahu saya akan jadi orang yang baik kalau saya bersama dengan orang yang baik. Jadi bila kita muda kan, muka pula macam nak patung, jadi ramai peminat. So saya decide untuk cari orang yang bukan menghanyutkan saya. Dan ketika saya jumpa isteri saya, saya tak boleh bayangkan untuk saya ada orang lain selain dia. Maksudnya saya memang akan hidup dengan dia. So saya tahu this is my bila saya berjumpa dengan dia, saya tahu itu calon isteri saya. Macam tu. Walaupun umur saya 19 tahun dan ketika tu saya nak panggil kakak sebab dia tua saya kan. Sekarang ni kan bila you all tengok video mungkin agak manis, tapi dalam perkahwinan dia agak kurang sikit senang. Kalau you all tak nak tanya saya adakah patut cari isteri lebih muda, saya akan kata yes. Find out isteri yang lagi muda daripada you, lebih senang. Tetapi ini dah jodoh. Dan untuk dia sebab macam saya cakap, dia macam lelaki, saya macam perempuan. Dan benda tu is not easy tau, nak match each other. Dan lama-lama keputusan tu ada dan value perkahwinan terlalu mahal. Kalau orang kata Taj Mahal tu apa yang? Taj Mahal tu apa namanya? Ya. Nak bina Taj Mahal lah. Tak, ada pasangan dia, apa namanya Taj Mahal? Apa? Lupa dah. Ada Taj Mahal tu. Pasangan Taj Mahal. Bukan Laila Majnun kan? Apa nama dia? Itulah lupa dah. Mumtaz dan Mumtaz, yes, Mumtaz. Mumtaz kan, saya rasa perkahwinan saya pun lebih kurang macam ni lah. Cuma saya tak share je. Sebab kan dari segi keuangan kami tak ada duit. Lepas tu bila dah kahwin pula ter-emergency pula anak dapat time tu. Lepas tu pula faktor pekerjaan. Lepas tu macam-macam bila kita kahwin muda ni macam problem muncul. Konflik keluarga, faktor umur. Lepas tu bila kita menghadapi satu fasa yang kita sendiri rasa tak puas hati waktu muda. Waktu nak kahwin tu memang nak okey aku nak kahwin. Tapi sometimes kita tak boleh nak tipu diri kita, kita rasa kita nak dunia muda kita balik. Kita nak kahwin awal. Itu kita akan rasa. Dan apa yang saya share hari ni secara jujurnya saya rasa berbaloi untuk kahwin muda dengan percaturan saya. Tetapi banyak juga kawan-kawan saya yang kahwin muda gagal.
Sebab bagi saya it's not easy. Sebab tu alhamdulillah bagi saya seorang yang matang. Cuma adalah perempuan ni kan, kadang-kadang ada juga time-time mood dia tengah moody kan. Itu aku tak tahan juga. Tapi overall saya puas hati dengan perkahwinan saya. Sebab kita orang ni perbezaan karakter sangat-sangat berbeza, tak ada yang sama. Minat tak sama, perangai tak sama. Dari segi makanan semua tak sama. Jadi untuk apa orang kata boleh berpanjang 14 tahun tu kira hebat lah, sebab nak kata dia suka makan, contoh makan petai je saya tak suka. Dia suka pun saya tak suka. Saya suka tengok wayang, dia tak suka tengok wayang. Ya betul. Jadi kalau macam okey, tapi saya pun paksa diri saya untuk ikut aktiviti dia dan dia pun paksa diri dia untuk ikut aktiviti saya. Walaupun sebenarnya tak suka. Ikhlas ke tak? Okey, satu benda yang saya nak share tentang Anis ya. Dalam perkahwinan ni ada benda yang sebenarnya macam tak sanggup pun nak melalui hidup berdua tau. You sanggup, you terpaksa je. Tapi sebenarnya yang saya perasan, benda yang paling indah bila paksaan itu menjadi natural dan keikhlasan tu datang. Sebab kalau orang kata dengan saya, macam mana nak mencari bahagia? Bahagia itu tak ada. Bahagia itu kita yang kena cari bahagia. Walau you kaya macam mana pun, bukanlah I nak kata apa, duit saya berjuta-juta lah. Semua kereta saya dah rasa, rumah besarnya saya dah rasa, pangkat saya dah rasa, glamour saya dah rasa. End of the day, benda yang paling mahal adalah bahagia. Dan sebenarnya, pasangan yang sempurna itu bukan pasangan yang kaya raya, bukan pasangan yang cantik, seksi ataupun yang hebat, tetapi pasangan yang melengkapi satu sama lain, menghormati each other dan boleh cope each other. Cope nama saya bukan senang tau, nak kau faham keluarga aku faham keluarga kau. Cara didikan anak pula, mak kau didik anak macam ni, mak aku didik anak macam ni, nak match satu anak. Even kami orang dah kahwin lama pun still tak faham each other. Tetapi bila dah lama tu, bila dia pasrah dan saya pun pasrah, benda tu yang seronok tau. Maksudnya benda tu yang bagi saya dalam relationship itu yang kebahagiaan aku bila bersamamu. Macam tu. Ya. Okey, bila sebab Dato' dah masuk pasal macam mana keluarga terima apa semua kan. So saya nak tanya, macam tadi Dato' cakap keluarga Datin sebenarnya macam kan adik-beradik semua banyak lelaki. So nak lalu abang-abang tu ada tak apa-apa tips ke macam mana nak ambil hati keluarga mertua? Begitu juga untuk Datin nanti, macam mana nak ambil hati keluarga mertua? Okey, saya rasa kalau side mak bonda tu lagi complicated lah kot kan. Tapi sebab saya ni pandai main peranan lah saya rasa. So, saya tahu perangai mak saya macam mana. So saya memang transparent dengan dia. Mak saya seorang yang cerewet, mak saya seorang yang itu, seorang yang ini. Dan kebetulan pula itu majikan dia juga yang sebelum ni. Jadi dia dah tahu perangai mak macam mana. Itu pandangan dia lah. Untuk keluarga isteri saya ni pula sebenarnya saya tak ambil macam hati pun keluarga dia. Bagi saya jadi diri saya sendiri. Dan kebetulan pula saya ni memang seorang yang friendly. Bagi saya lah. Diorang pun jenis macam family saya, adik-beradik saya. Diorang jenis macam lelaki kan. Diorang tak adalah nak poci ke. Tak ada. Kita bergaduh pun. Maksudnya kalau dia jumpa Syukri kat luar pun, Syukri apa khabar, walaupun kita bergaduh dia tahu ni. Tapi dia memang tak campur. Jadi tak mengeruhkan keadaan. Sebab bagi saya dalam perkahwinan ni keluarga yang masuk campur. Even dia punya mak ke abah ke yang masuk campur. Dan jangan jadi ada orang yang ketiga. Tapi kita ni memang menggatal, kita yang mencari orang ketiga. Itulah masalah kita kalau bergaduh. Di pandangan saya, bagi saya setiap perkahwinan tu berbeza-beza yang ada orang dugaan masa, ada orang dugaan anak. Tak sama, ada orang diberi rezeki lebih tapi diuji dengan rumah tangga. Ada orang dia bahagia rumah tangga, diuji dengan wang. Dan ada orang berdapat dua-dua tapi diuji dengan anak. Jadi ujian orang tak sama. Betul-betul. So masa Datin nak ambil hati bonda tu ada macam orang kata tips ke yang Datin gunakan? Orang kata beli hati mak mertua, bakal mak mertua ni dengan bagi hadiah, dengan macam-macam lah. So macam mungkin Datin bonda tu kaya raya. Bila first time saya masuk, ni dia jenis macam diam, tak banyak cakap sangat tau. So diorang kebanyakan kita lebih ramai, so kita banyak buat hal sendiri. Jadi bila saya masuk dekat family bonda ni, diorang ni jenis suka bergurau.
gurau. So saya tengok je. So kadang-kadang bonda dia jenis mertua yang tak suka cakap belakang. So kalau dia tak betul dia akan cakap depan-depan. Je. Tapi sebenarnya bagus lah kalau kita fikir dari seginya, daripada dia cakap belakang, dia cakap depan-depan, kita betulkan tahu kesilapan kita apa. Tapi saya tak pernah menjawab. Bukan apa juga bagusnya saya ni cakap lah apa pun dengan mertua marah, saya tidak saya diam je. Jadi Cuma dia kalau dengan saya je, banyak. bila kita diam, maknanya ialah kalau kita bijak akan lagi teruk kan. So saya tak ada nak bagi hadiah bonda post sebab saya tak tahu test dia macam mana. Tak Ada tahu jugalah. pun suka ada. Dia macam ni, pada hari-hari tertentu lah jadi bagi. So semampu kita lah. Semampu kita lah. Tapi kita pandai-pandai lah bawa diri kan. Bila kita pergi rumah orang, contoh dulu kau duduk rumah kau bangun tengah hari. Kau dah kahwin kau pandai bangun pagi, tolong kat dapur, walaupun tak banyak tolong potong-potong. Ikut pergi pasar, tolong ambil adik balik sekolah. So benda-benda macam tu yang merapatkan. So dia macam kita rasa macam okay betul family kan. So bulan pertama kekok, kedua kekok. So lama-lama tu dia kata okay. So sekarang ni rasanya kadang-kadang macam terbalik. Macam saya pula anak bonda. Yang ni menantu. Ya betul. Saya lagi maksudnya kalau apa-apa dia rasa telefon saya nak tolong ke apa, dia kata telefon saya. Ya. Okay. So dalam 14 tahun ni, 5 tahun pertama perkahwinan orang kata paling awal untuk diuji lah. So ingat lagi tak 5 tahun perkahwinan anda berdua tu apa ujian yang anda hadapi? 5 tahun kalau nak tanya dengan saya adalah ujian keuangan. Keuangan je. Kalau ujian rumah tangga tu fasa kedua lah. Jujurnya saya punya perkahwinan ni 70%, 80% saya bayar sendiri. Saya dengan hasil kerja saya sendirilah. So family memang memang kurang support lah, memang saya buat sendiri. So memang struggle sebab bila family saya senang, kakak saya pun senang. Saya ni kena senang macam dia orang juga. Ialah of course bila kita tengok anak orang, contohlah sekolah private school, kita pun nak sekolah private school. Orang lain duduk banglo, kita pun duduk banglo. Tapi ketika itu bukan zaman kita. Sebab tu kita kata ukur baju badan sendiri. Kita jangan mengejar impian yang kita tak boleh nak kecapi. Jadi waktu tu saya memang struggle untuk membuktikan yang saya boleh berdikari. Kita orang dulu, kita orang dulu susah tau. Jadi bukanlah susah tak makan. Maksudnya macam susah pun makan. Tapi pernah tak mampu nak beli langsir sampai tanpa surat khabar dekat cermin. Dulu kita makan, kita tak merasa ikan merah ke, kita akan makan ikan sardin, kembung yang lembut-lembut dalam piring tu kan. Nanti kadang-kadang kalau nenek dia datang kesian nak beli ikan merah. Jadi kita macam, tapi kita bersyukur, kita happy je. Benda yang paling indah, even kan kalau orang nak tanya dengan saya, kalau ini benda ni pedas sikit lah untuk dia dengar, tapi I just want to share dekat public. Dengan apa yang saya ada, saya mungkin akan kahwin 2-3. Tetapi kenangan apa yang saya ada, kenangan bersama dengan dia, tak mungkin. Sebab saya rasa kenangan tu menyebabkan saya rasa lebih setia dengan dia. Even kalau lah ditakdirkan umur saya tak panjang ataupun umur isteri saya tak panjang, mungkin saya tak kahwin lagi. Sebab bagi saya sendiri takut dengan bayangan diri saya sendiri dan juga orang yang akan bersama dengan saya. Pertama, memori tak boleh beli dengan duit. Macam mana struggle saya dengan dia, macam mana saya senang dengan dia, apa yang dah berlaku, macam mana saya dengan anak-anak saya. So saya rasa macam sebab tu bila saya ulang balik, cinta kami tak lama pun dan kekuatan tu datang selepas perkahwinan tu ada. Dia macam dia nak ibarat ni macam kita tak nak mula back semula dah. Kita dah start dari awal, kita dah sampai dah pertengahan, kata dah kemuncak. So you nak starting daripada mula dah tak nak dah. Walaupun sebenarnya ramai juga yang mengapa-ngapikan saya untuk bercerai, untuk calon-calon baru, untuk apa. Sebab bagi saya, you boleh kahwin. Kahwin tak ada masalah. Semua orang boleh kahwin. Dia bagi je hantaran 15,000, orang boleh kahwin dengan you. Tapi it's what next. It's what next. Adakah dia pergi kes? Adakah dia nak harta you semata? Adakah sebab you boleh cari macam I kahwin, orang akan berbuat dengan I, dan kalau I bercerai dengan dia pula, orang akan nak dengan dia janda kaya, I duda kaya. Tetapi untuk mencari orang yang true love, yang ada bersama dengan susah dan senang, tak ada replacement. Sebab ketika tu you dah kaya. Sebab ketika you dah jadi kaya, semua orang nak dengan you.
Sebab tu saya selalu berpesan kepada diri saya banyak kawan. Tapi untuk spend, nak bagi kawan duit, nak beli kawan, no. Sebab saya bagi saya, family is my priority. Harta saya untuk anak saya, untuk isteri saya. Itu saya punya main point. Sebab tu bila cerita pasal perkahwinan, secara jujurnya lah, ini bagi pandangan saya dan saya merasakan isteri yang naik dan susah senang sama-sama ni, kebiasaannya perempuan tu dia akan banyak tolong, banyak backup dan sedikit sebanyak dia akan ada ego dia. So bila ego tu yang suami tak nak terima. Tetapi sebagai seorang suami pula kena faham juga, tanpa dia kita pun mungkin tak sehebat sekarang. So daripada situ saya cuba turunkan ego saya untuk faham dia, dan saya mengharap dia pun faham saya, dan alhamdulillah kebahagiaan tu datang naturally selepas 10 ke 12 tahun. That's why bila nak tanya pasal bahagia, saya bukan orang yang hebat untuk menasihat perkahwinan, tapi bagi saya perkahwinan is not easy. It's not easy kalau you tak betul sayang perempuan tu. Sebab tu bila saya ada masalah dan sebagainya, saya selalu sematkan diri saya, ya Allah Tuhanku, apa pun yang berlaku, jangan daripada mulut saya untuk saya menceraikan isteri saya. Sebab bapa saya dah bercerai, arwah abah saya pun bercerai, mak saya pun bercerai. Jadi saya tak nak benda yang berlaku kali kedua dekat anak saya. Dan bila kita dah berduit, ego tu makin tinggi tau. Sebab you akan rasa macam lelaki yang berkejaya atau perempuan yang berharta atau perempuan berkejaya, dia lain. Kalau perempuan duduk rumah, harap duit lelaki, dia lain. Tapi perempuan yang bekerja atau perempuan yang menolong suami dia sampai berjaya, ego dia mesti akan naik sikit. Itu normal lah bagi pandangan saya. So, nak bagi understanding each other tu very susah. Sebab tu dalam perkahwinan ni, saya selalu berfikir, sometimes kita tak ada selalu ego. Lelaki pun tak ada ego. Kita kena turun ke ego kita untuk kita muhasabah diri. That's why bila nak dekat tahun, terus terang saya kata saya tak boleh hidup lah tanpa awak. Kalau kita marah, memang kan gaduh tu kan, tak adalah, aku tak kisah, tak ada aku boleh hidup. Memang kita fikir sebab kita tahu kita bergaduh. Tapi once bila aku ni, kalau contohkan jodoh aku tak boleh aku cerai, boleh tak aku hidup tak ada dia? Tanya diri saya, tak boleh. Tak boleh, saya tak bersedia untuk menghadapi masa tu, saya tak boleh. Saya pun sama. Dan bila saya bergaduh dengan dia kan, banyaklah orang cakap, suka kau berjumpa orang lain, kau kaya, harta kau banyak, kau masih muda, dia dah tua, tak ada orang nak dengan dia. Sebenarnya bila you dah kahwin, sebenarnya bukan harta you nak dah. Okey, dan you sendiri akan buat mistake sebenarnya. Dalam perkahwinan ni, tipulah kalau saya kata orang tu akan buat mistake dalam perkahwinan. Tapi kan saya rasa, saya menyerulah sebab saya dah pernah pergi mahkamah, saya berjumpa, bukan isu pasal saya lah, tapi saya ada pergi mahkamah dan berjumpa, minta hikmat nasihat untuk perkahwinan kami lebih bahagia kan. Dia cakap, gara-gara COVID ni, jumlah penceraian meningkat 5 kali ganda. Betul. Dan saya dengar terkejut. Dan 80% berpunca daripada masalah keuangan. Saya percaya bila kita bahagia, walaupun gaji kita RM11,000, tapi bila kita menghargai dan kita mencukupi, insyaAllah kita bahagia. Sebab tu kepada penonton YouTube, pengantin, walau bagi pandangan saya lah, selagi suami kau tak lempang kau, tak lacukan kau, tak bunuh kau, tak menghalang kau jumpa mak bapak kau, janganlah kurang ajarkan suami. Dan kepada suami pula, setialah. Janganlah kau cari yang cantik, kau cari yang muda, memanjakan kau semata-mata. Tetapi esok lusa, kalau kau dapatlah lagi buruk, yang awal tu takkan ada. Sebab yang awal tu biasalah yang paling manis. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi my family is broken family. Diorang bercerai. Hidup saya waktu kecil, dia tak cukup sifat. Sebab apa? Sebab saya tak rasa kasih sayang dua mak dengan ayah, tak rasa. Sebab tu kalau boleh diselamatkanlah perkahwinan tu. Jadi kepada semua penonton, saya tak katalah saya acah-acah romantik ke, acah-acah baik ke, tak. Selagi boleh pertahankan perkahwinan tu, pertahankanlah. Janganlah porak-perandakan perceraian, jangan. Terutama bila dapat isteri. Biasa isteri ni mulut dia seronok tau. Ceraikan aku. Dan kadang-kadang tak bagus. Jadi kalau ada masalah macam tu, kalau boleh jarakkan diri.
Jangan lawan dia. Sebab saya pun macam perempuan, lagi kalau saya lagi aku nak tunjuk, oh aku boleh. Sebenarnya tak bagus. Bagus nasihat ni. Okey, kita nak tanya, bila agaknya waktu yang paling mencabar untuk anda berdua dalam perkahwinan ni? Saya ke isteri saya? Sama-sama. Saat yang paling mencabar lah pada perkahwinan tahun 2020 Okey, dia macam ni lah. Paling mencabar bagi pandangan saya, setiap tahun tu dia ada stage yang berbeza-beza. Awal keuangan. Lepas awal tu memang keuangan dan juga faktor family background yang berbeza. Maksud saya, karakter family dia berbeza. Karakter saya mungkin agak lebih cerewet, agak complicated. So kita nak match susah. Sebab pada awal perkahwinan saya duduk rumah mak saya. Lepas tu baru kita ada rumah sendiri. Dan nak match susah. Lepas 5 tahun pula, kami dah macam mula happy, seronok, dan bisa memang grow, memang hebat. Dan dekat situ saya proses untuk nak jadi muda. Dan saya nak jadi muda, saya wah-wah dan saya nak happy. Bila lepas 10 tahun pula ada sedikit bosan dalam perkahwinan ni. Dan sampai satu tahap stage tu kita lalui, dah tak ada stage dah. Baru saya rasa sekarang ni stage saya dah rasa tua. Stage saya dah rasa umur aku dekat 40 tahun, aku tak ke mana pun dah. Saya rasa stage untuk sampai ke stage ni, saya nak rasakan diri saya ni nak pencen. Saya dah rasa macam tu. Saya dah puas. Sampai saya rasa alhamdulillah benda yang paling kalau diberi pilihan, tak naklah miskin apa kerana kan. At least dalam tangan dalam 5-6 macam orang lain lah, 5-6 ribu, ada kereta rumah teres, ada kereta Honda. Mana yang kau nak? Perkahwinan atau menjadi orang biasa? Saya akan pilih perkahwinan jadi orang biasa. Sebab bila jadi jutawan, hartawan, glamour, cabaran tu begitu hebat. Dan saya tak tahu macam mana nak luahkan. Tapi cabaran itu menjadi orang yang ada nama dan menjadi orang yang dikenali itu adalah tu cabaran sebenarnya. Sampaikan sekarang ni saya tak berminat sangat untuk nak explore dunia terlalu besar, bisnes, nak explore lebih-lebih. Apa yang saya buat lebih kepada untuk tujuan anak-anak saya mewarisi perniagaan saya. Itu yang dirasa layak. Yalah, betul lah. Kalau cerita pasal dugaan tu terlalu banyak. Dan kalau orang kata kami ni tak ada sampai bertumbuk tu, tidaklah. Tapi kalau ibarat kata boleh bunuh diri tu halal, kami dah bunuh diri dah berdua. Macam itulah perumpamaan dia. Betul tak? Kalau dugaan tak kalau boleh, kalau halal. Maksudnya nak bagi tahulah dia punya struggle dalam perkahwinan, ampun perkahwinan ni terlalu berat. Ibaratnya kadang-kadang rasa macam tak sanggup nak meneruskan kehidupan macam itulah. Tapi satu tips saya nak share dengan semua orang yang sedang share, dan saya harap kepada penonton-penonton yang rasa terinspirasi dengan video ni, korang boleh sharekan. Mungkin dengan perkongsian share ni dapat mengeratkan perkahwinan anda ataupun orang lain yang nak bercerai. Saya ada keluar satu lagu. Cobalah mengerti perasaanku, ku ingin dirimu mengerti aku, ku ingin dicinta, ku ingin dimanja agar kita bisa kekal bahagia. Okey, lagu tu keluar air mata dah. Okey, Datin sambung. Datin sambung. Saya tak tahu siapa tanya dia. Okey Anis, sebenarnya satu benda je untuk mengekalkan perkahwinan ni is you kena trust jodoh you hanya untuk dia. Itu je tips dia. So you jangan fikir orang lain. Itu je tips dia senang. You jangan fikir ada calon untuk orang lain. Dan dia akan kahwin lah. Macam saya tak boleh imagine saya kahwin dengan orang lain. Saya tak boleh imagine saya akan kahwin dengan orang lain. Tak boleh. Dan saya rasa orang keliling saya tu jahat. Tak tahu saya fikir macam tu. Mungkin sebab saya banyak harta, saya kata diorang akan berikan harta saya. Itu je. Betul juga. Tips dia. Kalau tak ada harta sekalipun, you don't fikir akan cari orang lain. Sebab kalau you fikir nak yang muda, orang tu akan tua. Kalau you fikir harta akan habis. Macam itulah. Gitu. Datin ada apa-apa nak tambah? Nak bagi tahu macam ni je lah. Maksudnya dalam rumah tangga ni kita kena banyak bersabar. Sebab kalau ikut perasaan,
memanglah rasa macam tak nak dah, aku tak nak dengan kau. Itu kan tengah marah lah. Tapi bila kita dah tenang kan, kita fikir balik lah, benda tak bersama mana pun. Terus kita lebih emosi kan. Dan pun saya sebagai isteri, sebagai perempuan pun ada ego juga. Kadang-kadang kita rasa tak apa, kau tak nak aku, banyak lagi orang nak aku kan. Tapi setuju tak bila orang berkejaya berjawatan atau tolong husband daripada bawah ke atas, dia memang akan ada ego. Ego, tapi sebenarnya kita bukanlah fikir nak kahwin mulut je, tapi sebenarnya maksudnya memang akan ada ego. So sebenarnya ego tu ada, cuma sama-sama sebab lelaki dengan perempuan ni ego lebih kurang je. Dia kurang ego. Dan suami pula janganlah, kau isteri kau kena ikut perintah-perintah yang tu. Bagi saya kena toleransi juga. Kena bagi kebebasan dekat isteri juga, kena bagi ruang dekat dia juga, kena bagi apa yang diorang nak juga. Sebab bagi saya zaman sekarang you tak nak treat macam zaman dulu tau. Atuk you, perempuan kena tu, kena ni. Zaman sekarang perempuan pun bekerja, perempuan pun ada kejayaan. Jadi tak boleh macam dulu lah saya, bagi pandangan saya. Betul. Okay. Kita nak minta last lah Datuk dan Datin untuk bagikan sedikit mungkin nasihat kepada bakal pasangan yang nak berkahwin. Pertama sekali, apa sebenarnya yang mereka perlu cari dalam perkahwinan ni? Sebelum kita masuk ke games. Okey. Kepada semua pasangan yang menonton video ni, terima kasih kerana sharekan video ni, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa menonton live Jalan Pengantin, dan terima kasih kepada pengguna-pengguna saya yang mungkin belum berkahwin lagi. Nasihat saya, perkahwinan ni adalah satu ending di mana you mencari pasangan hidup, dan carilah calon isteri itu untuk anda mencukupi diri anda. Mencukupi diri anda itu maksud saya untuk melengkapi diri anda. Jangan cari isteri itu atas dasar nak show off dekat kawan cantik, seksi ataupun ada harta. Sebab bila kita berkahwin ni, benda cantik jadi hodoh, wangi jadi busuk. Bila kahwin semua, kau tak busuk lah, bukan berkedut lah. Dia akan jadi automatik. Kalau kita nak sibuk cari yang sempurna, kita baik. Jadi dalam perkahwinan juga kita perlu ada orang kata perancangan lebih awal sebelum masuk ke fasa perkahwinan. Jadi kadang-kadang kita ni cerita indah aja. Ceritalah pendapatan dia berapa, apa you punya target, berapa orang you target nak ada anak, macam mana background you punya family, macam mana. Sebab bila kita dah berkahwin ni, akan ada orang kata pancaroba yang luar biasa. Dan ketika itulah kita diuji, dan saya mengharapkan dalam setiap ujian yang anda hadapi, sebab bila saya dengar pasal perceraian ni, saya takut selalu banyak orang bercerai. Fikirlah pasal anak-anak, dan selagi boleh pertahankan perkahwinan itu, pertahankanlah sebaik yang mungkin supaya tidak menyesal di kemudian hari. Banyak orang bila saya jumpa juga ada 2-3 orang yang pengalaman saya dah bercerai, gila talak. Bila dah bercerai, anak-anak porak-poranda. Bila dah bercerai, dapat lagi jahat, dapat lagi mengikis harta, dapat lagi teruk. Dan saya mendoakan sebenarnya semua penonton-penonton saya, pengguna-pengguna yang menonton video saya ni, semoga perkahwinan anda dikekalkan sampai ke akhir hayat dan dirahmati, dan setiap perkahwinan itu yang baik, insya-Allah akan datang yang baik. Amin. Amin, insya-Allah. Amin. Okay. Memang deep kita punya perbincangan hari ni, macam mana saya rasa memang memberi banyak manfaat kepada orang kat luar sana. Sebab yelah, semua orang berpusu-pusu nak kahwin, tapi sebenarnya dia orang tak tahu pun apa tanggungjawab, macam mana tanggungjawab dalam alam perkahwinan ni semua kan. Macam mana nak mendidik isteri, macam mana nak mendidik suami. Jadi diharapnya dengan perkongsian hari ni, saya nak bagi tahu. Dalam alam serba moden zaman sekarang ni tak ada istilah suami didik isteri untuk menjaga isteri. Zaman sekarang both kena didik juga. Dan sama juga didikan dan juga pasal duit. Dulu orang kata macam mana suami nak menafkahi isteri. Nafkah tu wajib. Tetapi daripada sumber keuangan sekarang ni 80% rakyat Malaysia wanita dah berkejaya. Jadi wanita bukan second grade punya orang tau. Wanita ni dia sama je dengan lelaki.
Cuma sekolah tak suami tetap jadi pemimpin. Sebab tu kalau cerita pasal didikan, bukan isteri je perlu, suami perlu didik isteri. Kadang-kadang isteri juga perlu mendidik suami dalam fasa yang lembut lah saya rasa. So insya-Allah benda tu lagi praktikal. Sebab kalau kita terlalu ikut zaman Tok Kaduk dulu, benda tu berbeza. Sebab wanita ini adalah wanita zaman sekarang adalah wanita hebat bagi saya. Sebab kalau nak dibandingkan lelaki dengan perempuan lagi ada yang berkejaya, dia juga ibu, dia juga rapat dengan anak, dia juga memasak, dan bagi saya tanggungjawab dia mungkin lebih berat daripada lelaki sebenarnya. Betul. Ini nasihat yang sangat bagus. Betul Datuk. Kan sebab selama ni kita ingatkan lelaki je kena didik wanita. Sekarang ni semua kena seiring, balance. Ya, kan? Sebab dugaan perkahwinan zaman sekarang dia punya dugaan lebih melampau. Dari laman sosial, gadget, lepas tu wanita lebih banyak daripada lelaki, lepas tu pula dengan lebih terbuka zaman sekarang. Jadi saya menasihati, even saya sekarang peluang, walaupun dah berkahwin lama, perlu pergi ke kelas rumah tangga untuk memperbetulkan. Sebab manusia ni, ya Anis, setiap tahun, setiap bulan adalah karakter berbeza. Contoh dulu aku jadi kerani, perangai aku berbeza. Aku jadi eksekutif, perangai aku berbeza. Aku jadi manager, perangai aku berbeza. Jadi kita ni kena gilap diri kita sendiri untuk kontrol diri kita supaya rumah tangga ni dia keep maintain. Contoh, hari-hari benda basic, makan bersama dengan family. Kadang-kadang kita tak buat, tapi benda tu lah yang menjadikan kita rapat. Contoh, isteri nak pergi kerja. Betul. Aku berpangkat ni. Aku memang pergi kerja hari-hari, tak payah salam pun. Tapi benda tu wajib. Walaupun kau manager, kau kena salam aku. Itu adalah role. So dalam perkahwinan ni, kita tak ada guru besar. Yang guru besar ni adalah kita. Dan isteri pula mungkin tak boleh nak terima benda tu. Sebab tu kita kena berbincang. So kalau kita cerita pasal perkahwinan ni, kita tak boleh nak treat perkahwinan kita sama dengan parents kita treat. Sebab bila you berkahwin, dua family didikan gabung jadi satu. So dia berbeza. Yang A kata didikan ni betul, yang B kata didikan ni betul. How to make it, this didikan make it satu dan tak bercanggah dan menjadi satu benda yang bagus. Benda ni, institut perkahwinan ni adalah sebenarnya sama je macam kerajaan. Kerajaan Malaysia ni sama juga dalam macam mana kita nak buat kerajaan ni kukuh. So parents ni, kita sebagai suami isteri kena didik. Contoh, macam saya lah dengan isteri saya bagi tahu dengan dia yang kalau isteri saya marah anak saya dalam tujuan kebaikan, saya takkan menghalang. Sebab bagi saya itu adalah tujuan didikan anak. Dan time makan adalah time bersama dengan keluarga. Dan saya memang memaksa family saya untuk makan dengan saya. Dan bila keluar pula saya memang treat ikut satu gerombolan. Even dah remaja pun kena paksa ikut. Sebab bagi saya, itu adalah masa bersama dengan keluarga. Dan benda tu perlulah dia praktikkan. Dan even kalau anak saya dah kahwin, saya memang akan praktikkan sebulan 2 kali wajib makan bersama saya. So saya akan panggil menantu saya, akan makan dalam meja besar untuk kita berjumpa. Itu kita kena berbincang each other. Dan barulah perkahwinan itu akan lebih bahagia, lebih tersusun. Dan sebab kalau you kata bahagia ni yang ciptanya kita. Orang kata bahagia apa? Kita yang kena cipta bahagia. Dan insya-Allah bila kita ada orang kata perancangan dan juga orang kata prinsip dan juga toleransi, bahagia itu akan datang. Betul. Terima kasih banyak Datuk Datin. Okay, kita nak masuk ke bahagian games ni, kita relax sikit. Dia macam serius sangat perbincangan kita tadi kan. So kita nak loosen up sikit sebelum kita tamatkan video ni. Saya ni tak pernah orang interview macam ni, jadi terkejut sikit. Apa yang saya share dengan dia, ingin membuka aib siapa, tapi saya dah share apa yang dilalui oleh kami lah. Tapi sharing tu sangat bagus lah, sangat bagus. Okey, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua orang. InsyaAllah, betul. Okay, apa game? Kita nak main game. Apa game ni? Game ni tajuk dia awak kenal saya tak? So sebab dah 14 tahun kahwin, so nak tanya, nak tahu kenal ke tak pasangan. Okay, jadi dah bersedia ke? Okay, dia macam ni. Kalau nak jawab soalan ni, kena bunyikan loceng. Ada loceng kan kat situ? Tak ada. Loceng dia macam ni, kena cakap ting. So siapa cakap ting dulu, saya akan sebutkan nama dan dia kena jawablah soalan tu.
Okay, so Okey. setiap satu soalan satu markah, anda hanya ada 15 saat je untuk fikir. Okay, dah bersedia? Okey. Yang pertama, bilakah tarikh pernikahan anda? Okay. Datin. 10 hari bulan 8, 2007. Okay, betul tak Datuk? Tak tahu, saya pun tak ingat tarikh. Patutlah think dulu. Okay, Datin satu markah soalan kedua, berapakah saiz kasut pasangan anda? Ting? Saya. Okay, Datuk. 39. 40. Betul tak Datin? 41. Mas satu ni, confirmkan dulu. Apa lah, kita tengok ke? 41. Okay, Datin betul tak? Alah, 40. Dia punya jawab tu confident sangat. Okay, tak ada markah untuk Datuk. Soalan yang ketiga, perfume apakah pasangan anda selalu pakai pagi-pagi? Okay, Datin. Cium. Ya, betul. Okay, 2-0. Okay, ni saya nak suruh bangun sikit tau. Okey. Cari barang. Sila dapatkan, sabar. Sila dapatkan barang bermula dengan huruf J. J. 15 saat dari sekarang. Cari kat situ. Jam. Loceng mana loceng? Think dulu. Jam. Thinkkan dulu, think. Tak, tapi pasal jauh sikit. Disebabkan Datuk sampai dulu, Datuk menang. Saya daripada tadi saya perhatikan jam tu. Bagilah Datuk satu markah. Okey, 2-1. Okey, boleh relax balik, duduk. Soalan yang keempat. Okey, saya nak siapa-siapa dulu yang boleh nyanyikan part chorus lagu favourite pasangan anda. Okey. Perasaanku, ku ingin dirimu mengerti aku. Okey. Okay, so Datin dapat 3, Datuk 1. Soalan yang terakhir untuk Datuk je. Ni nak lakonan semula. Boleh tak Datuk lakukan balik macam mana Datuk melamar Datin untuk menjadi isteri? Datin pun kena join in dah berlakon sekali. Awak nak kena saya tak? Macam tu je. Oh, telefon lupa dah. Tak payahlah, malu dah saya. Okey, next soalan. Alah, comel. Okay, so itu je sebenarnya permainan kita hari ni. Terima kasih. Apa tu? Terima kasih banyak Terima kerana kasih itu sudah memanggil kami untuk berbual. Terima kasih juga atas segala nasihat-nasihat yang sangat-sangat bernas yang saya sendiri dengar pun saya rasa macam awesome lah. So terima kasih juga sebab sudi meluangkan Saya masa. tanya awak dah kahwin belum berapa orang anak? Dah, seorang dan seorang on the way. Oh, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa Sangat kita orang saya nak cerita pasal awak. Macam mana perdugaan perkahwinan awak? tak apa gitu, kita live next punya. Last one. Yes. Okay, so terima kasih banyak Datuk dengan Datin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Um,